أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Kita sambung tadabbur surah Al-Maidah ayat 36. Okey, cuba tengok ayat yang lepas, apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Dah bagi ke pengajaran? Ha? Sampai pengajaran nombor 6. Ayat-ayat yang lepas. Ayat berapa tu? Ayat yang lepas sampai 32. 32. Oh, 32. 33, 34, 35 belum lagi pengajaran. Dan ayat 32 itu sampai pengajaran nombor 6. Nombor 6 ke nombor 5? 5 saja. Bangsa yang memang membunuh tanpa sebab adalah satu dosa besar. Seolah-olah membunuh semua manusia. Yang kedua, sekiranya dia telah tidak membunuh, seolah dia menghidupkan semua orang lain. Yang ketiga, siapa yang melakukan kerosakan di atas muka bumi seperti mengedar dada, merompak dan sebagainya, boleh dihukum bunuh. Kemudian yang keempat, semua para rasul datang dengan membawa bukti-bukti yang jelas sama ada mukjizat atau kitab. Kemudian yang kelima, siapa yang risalah Islam tidak sampai risalah Islam kepada mereka, maka dia akan dimaafkan dan tidak diazab. Saya ada satu lagi. Ada satu lagi? Apa dia? Apa tu? Bani Israel adalah bangsa yang memang banyak dan suka membunuh. Yang paling banyak membunuh para nabi. Sebab ayat ni ditujukan kepada Bani Israel. Walaupun berlaku bukan pada Bani Israel, berlaku pada anak Adam. Okey, buat ulang sekali lagi tulis. Bani Israel adalah satu bangsa. Bani Israel adalah satu bangsa yang banyak membunuh. Yang banyak membunuh dan paling banyak membunuh dan paling banyak membunuh kepada nabi. Banyak membunuh para nabi. Okey, cuba tengok maksud ayat 33 dan 34. Cuba tengok maksud. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Sesungguhnya hanyalah balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, balasannya ialah dibunuh atau disalib atau dipotong kaki-kaki dan tangan-tangan mereka secara bersilang ataupun dibuang negeri, buang daerah. Demikian itu bagi mereka satu kehinaan di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Ayat 34, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum
Sebelum apa? Sebelum kamu menghukum, fa'lamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, pengajaran. Dua-dua ayat sekaligus. 3 dan 34. Pengajarannya. Ayat-ayat 33 dan 34. Balasan mereka-mereka yang memerangi Allah dan Rasul, Balasan mereka-mereka yang memerangi Allah dan Rasul dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, serta melakukan kerosakan. sangat berat. Melakukan kerosakan Sangat berat. di atas muka. Iaitu sebutlah yang tadi, Balasannya sangat berat. dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangan secara bersilang, dan dibuang negeri. Yang kedua, Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Antara caranya ialah Kepada hamba-hamba memerangi. antaranya Antara caranya ialah memerangi dan menghukum dengan keras mereka yang melakukan dengan keras kekufuran dan kerusakan. dia yang melakukan kerosakan. Mereka yang melakukan kerosakan gitu. Dah. Kerosakan dan mereka yang melakukan kerosakan dan Kekufuran dan kerusakan di atas muka bumi. Poinnya apa? Bila Allah memerangi mereka ni, mana Allah sayang kepada semua hambanya supaya semua hambanya hidup aman. Yang ketiga, Islam adalah agama aman, agama aman dan rahmat untuk semua. Agama aman dan rahmat untuk semua manusia. Yang ketiga, yang keempat, perompak-perompak di jalanan akan dihukum dengan dua hukuman. Di dunia dan di akhirat. perompak-perompak di jalanan akan dihukum dengan Dua hukuman. Di dunia dan di akhirat.
Yang ke? Sebesar mana dosa dan kerusakan, sebesar mana dosa dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia, akan diampunkan oleh Allah apabila mereka benar-benar bertaubat. Okey, habis ayat 35. Pengajaran ayat 35. Cuba tengok maksud dia. Maksud ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu, wa orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa bataghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah pada jalannya, semoga dengan itu kamu berjaya. Okey, pengajaran pertama. Iman seseorang akan mendorongnya untuk segera mentaati, perintah Allah dan meninggal larangannya. Okey, yang keberapa? Yang kedua. Semakin manusia tidak beriman kepada Allah, semakin mudah untuknya melanggar perintah Allah. Dan meninggal kewajipan. Yang ketiga, wajib sentiasa bertakwa kepada Allah. Bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Wajib sentiasa bertakwa kepada Allah bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Yang keempat kan, wajib bagi setiap orang yang beriman melakukan apa sahaja untuk mendekatkan dirinya kepada Allah.
Seperti belajar agama, tadabbur Al-Quran, dan melakukan amalan saleh. Dan asas nak dekat pada Allah dan nak mentaatinya pada asasnya apa? Asas nak takut? Ilmu. Betul Allah kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah hanyalah orang yang berilmu. Boleh faham? Jadi kalau kita tak kenal Allah, tak mungkin takut. Takut pada Allah wajib tak? Wajib. Jadi kalau takut pada Allah wajib. Apa saja yang menyebabkan kita takut pada Allah, maka juga menjadi wajib. Contoh apa dia? Jadi kalau tak kenal Allah, tak berilmu, tak takut pada Allah, maka berilmu juga menjadi wajib. Ilmu apa yang wajib belajar supaya akhirnya kita takut dan tak pada Allah? Ilmu apa yang wajib? Ilmu? Bila sebut agama, masing-masing mengakulah agama ni cara dia macam ni. Pergi bertapa di gua, bermimpi, ambil ilmu daripada guru dia. Tak, bila sebut ilmu agama ialah Al-Quran. Al-Quran. Sebab tak mungkin seseorang tu kenal Allah dan takut pada Allah tapi tak faham apa yang Allah cakap. Mustahil. Jadi asas nak takut pada Allah kena faham Al-Quran. Sebab itulah kelas tadabbur ni, kita nak faham ayat Allah. Sunat ke wajib? Wajib. Apa makna wajib? Mana kalau tak buat? Dosa. Jadi kalau tak datang, memang berdosa. Betul kan? Tadi kata wajib. Siapa tak datang memang berdosa. Bukan sebab kelas saya, tapi sebab kelas nak faham ayat Allah. Setuju? Ni fatwa baru ke fatwa lama? Fatwa lama. Apa dalil wajib menuntut ilmu? Khususnya tadabbur Al-Quran. Apa dalil? Kita tak nak bincang benda yang lain. Dalil yang kita dah belajar. Sebab kita tadi setuju kan, belajar tadabbur Al-Quran, kenal Allah melalui Al-Quran, wajib. Okey, orang tanya, apa dalil? Wajib belajar ilmu agama, khususnya tadabbur Al-Quran. Apa dah? Itu bukan dalil. Dalil mesti ingat, Masuklah ke dalam Islam sepenuhnya dengan kau ikut syaitan. Boleh pakai ayat tu. Tak, itu umum sangat kan? Udkhul ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara masuk, tapi tak adalah dalil kata belajar. Betul lah, nak masuk Islam kena belajar. Tapi dalil ni darat. Tak, sebenarnya kita sedang ambil pengajaran. Ayat berapa ni? Dalil dalam ayat tu lah. Apa pusing jauh-jauh? Dalam ayat ni apa perkataan yang menunjukkan wajib belajar? Itu dalil dia. Wabtaghu fi amar, perintah. Hendaklah kamu mencari untuk ilahi, menuju kepada Allah, wasilah. Apa makna wasilah? Jalan apa saja, dan yang paling asas ilmu. Boleh faham? Ini dalil wajib kamu belajar agama sehingga kamu kenal Tuhan dan kamu dekat diri kepada Allah. Dan hadis Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah jalannya ke. Jadi wajib tak masuk syurga? Wajib. Tapi nak ke syurga mesti belajar agama. Maka belajar tu jadi wajib. Okey? Jadi jangan ponting lagi kelas. Kalau tak, berdosa. Ha? Okey, yang keberapa? MC pun jangan minta dengan doktor, minta dengan saya. Sebab doktor pun tak faham kan. Okey, yang ke berapa ni? 5 kan? Wajib berjihad. Wajib berjihad pada jalan Allah. Sama ada dengan cara berperang dengan senjata ataupun berdakwah dengan hujah. Berdakwah dengan hujah. Jadi berjihad tu umum, ha? Ada ketika kena dengan senjata bila orang kafir dah menyerang. Tapi dalam keadaan sekarang kita berjihad, berdakwah dengan hujah, dengan ilmu dan harta. Okey, yang keberapa? Ke-6. Wajib mengikhlaskan diri hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah dan kerana Allah. Ketika beramal, berjihad, beramal, berjihad dan menuntut ilmu. Okey, habis dah. Okey, kita sambung. Ini ayat 36, ah. Sambungan ayat 35. Yalah, sambungan ayat 35 lah. Okey, ayat 35 cerita pasal apa? Cerita pasal orang beriman ke pasal orang kafir? Orang beriman kan? Apa dia? Apa yang Allah perintah pada orang beriman dalam ayat 35? Takut pada Allah. Yang kedua? Cari jalan yang mendekatkan diri pada Allah. Yang ketiga? Berjihad. Hujung tu? Supaya kamu berjaya. Mana orang beriman akan berjaya bila buat 3 ni. Bertakwa pada Allah, berjihad dan mencari jalan yang mendekatkan diri pada Allah. Okey? Itu ciri-ciri kejayaan orang beriman. Sekarang ayat 36 Allah nak cerita pula, kalau kamu tak ambil 3 syarat tu, kamu orang kafir dan kamu akan gagal. Dan bila kamu gagal, apa nasib kamu di akhirat besok? Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang kafaru mereka kufurnya asal dia makna dia tutup, tutup. Itu petani, saya pernah ceritakan, petani dalam Quran pun dipanggil kafir. Kafir seorang, kalau ramai kufar.
Jadi ada satu ayat Allah guna perkataan kufar, tapi bukan orang yang menentang Allah, tapi maksud dia petani. Apa kaitan petani dengan kufur? Kafara ni makna dia tutup, menutupi. Jadi kafir dipanggil kafir sebab apa? Sebab perbuatan dia menutupi hatinya daripada hidayat. Okey, petani pula kenapa dipanggil kafir? Bila dia nak bercucuk tanam, apa proses dia buat? Gali tanah, letak benih, tutup. Boleh faham? Itu persamaan. Saya dah sebut ayat ni. Kufar yang makna dia petani dalam Quran. Pernah sebut tak? Pernah sebut? Cuba buka Al-Baqarah. Bukan semua dalil dalam surah Baqarah. Surah Al-Fathu. Al-Fathu. Ayat last sekali, ayat 29. Surah Al-Fathu, nombor surah. Surah 48. Ayat 29. Muka surat 515. Juzuk 26. Nak apa lagi ya? Apa dia? Muka surat 515. Dia zaman Nabi muka surat tak ada, nombor ayat tak ada, baris tak ada, titik pun tak ada. Tapi mereka faham. Ayat 29. Ayat ni panjang kan? Cuba tengok baris pertama. Ada tak kufar? Ada. Dan tengok terjemahan. Dia terjemah apa? Oh, tak ada perkata. Kalau tengok perkata, diterjemah apa? Orang-orang kafir kan? Okey. Kemudian baris yang ke-2, 4, 5. Yang kelima. Second last. Ada tak perkataan kufar? Ada kan? Dia terjemah apa? Dia terjemah kafir juga. Ada tak yang terjemah petani? Ada? Penanam. Dan kufar yang kedua, ulama ada mentafsirkan orang kafir betul. Ada ahli tafsir mentafsirkan dia penanam ataupun petani. Boleh faham? Menyenangkan hati penanam-penanam. Jadi orang kafir ni dipanggil kafir sebab apa? Sebab dia perbuatan dia menutupi hatinya daripada hidayat. Okey, sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur. Lau apa dia? Jikalau anna sesungguhnya lahum bagi mereka ma fil ardi apa yang fil ardi di bumi. Apa yang di bumi ni? Jami'an, kesemuanya. Apa dia? Apa bila sebut apa yang di bumi kesemuanya? Apa dia? Semua sekali lah. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, malaikat, jin, emas, perak, istana, semua sekali. Milik siapa ni? Orang kafir. Allah kata lau. Apa makna lau? Andaian dah. Kalau. Semua yang di bumi ni, daripada mula dicipta sampai kiamat, semua milik orang kafir. Wa mislahu, dan sepertinya, ma'ahu, bersamanya. Ini apa pula ni? Mana sekali ganda lagi, seperti yang di bumi ni pun ada bersamanya. Dan masa ni cerita di akhirat. Orang kafir diazab dalam neraka. Kemudian Allah kata, tengah-tengah mereka azab tu, katalah mereka ada semua harta di bumi ni milik mereka seorang. Apa mereka akan buat dengan harta yang banyak ni?
Liyaftadu bih. Pasti mereka mereka akan menebus bihi dengannya. Dengannya dengan apa ni? Semua yang di bumi. Allah tak kata emas seketul lah. Allah tak kata 5 buah banglo. Semua yang di bumi miliknya dan dia sedang diazab dalam neraka. Maka mereka akan gunakan semua tu untuk menebus dengannya dari apa? Dari azab yaumul qiyamah, hari kiamat. Apa berlaku? Allah terima tak? Ma tuqabbila, ma tidak. Tuqabbila diterima. Daripada taqabbal Allah, tidak diterima. Minhum, dari mereka. Bukan setakat dia tak diterima, tapi walahum, tambah lagi bagi mereka azab yang alimun, yang pedih. Mana azab tu dah pedih, tambah lagi berkata alim, lagi pedih. Okey, boleh faham? Ini yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Apa message ya Allah nak bagi tahu, dan apa pengajarannya? Buatlah apa yang disuruh, tinggallah yang dilarang. Tapi apa? Kenapa Allah buat contoh? Kalau mereka ada semua harta di bumi ini, semua milik dia seorang je, dan dia nak guna apa? Masa tu dia nak seronok dengan harta ke nak bebas daripada azab? Mana masa tu apa yang penting? Apa yang utama? Harta yang banyak ke selamat daripada azab? Sebab tu dia kata, Allah kata, kalau semua harta kat dunia milik dia, masa tu harta tak ada guna je. Yang berguna selamat daripada azab. Maka sebab tu dia nak guna semua harta tu supaya yang penting selamat daripada azab. Mesejnya apa? Masa tu manusia nak selamatkan daripada azab sebab apa? Sebab apa? Sebab betul-betul dia azab. Masa kat dunia, Allah suruh tak manusia selamatkan diri daripada azab? Okey, Allah suruh, perlu tak untuk selamatkan diri daripada azab di dunia, perlu tak kita gadai rumah kita, harta kita, kebun kita? Tak. Allah hanya minta solat 5 waktu. Buat perintah aku je, tak payah kejar cari dunia untuk selamatkan diri, tak payah. Maknanya kat dunia Allah minta benda mudah sahaja untuk selamatkan daripada azab, tapi kamu tak buat. Yang kamu buat apa dah? Kamu cari harta, tak banyak pun. Yang orang kafir dapat harta kat dunia banyak mana? Banyak mana? Siapa yang paling kaya kat dunia? Tetap yang masih hidup lah. Siapa dah? Bill Gates. Banyak mana harta dia? Tapi banyak mana pun penuh bumi tak? Tak. Jadi kenapa buang masa cari harta yang tak banyak pun, tapi akhirnya harta tu menghumbangkan kamu dalam neraka? Aku minta benda simple je, mudah je. Bahkan Nabi kata apa? Nabi kata, ittaqun nar walau bisyaki tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan kamu bersedekah sepotong kurma. Simple je. Tapi kamu cari harta banyak dan kamu kedekut. Nak bagi RM10 pun kedekut. Sebab apa? Sebab cinta kamu pada harta lebih daripada takut kamu daripada azab Allah. Betul? Yang kedua, Allah nak bagi tahu yang penting dalam hidup kita selamat daripada azab, bukan selamat daripada penderitaan hidup di dunia. Berapa ramai yang hidup susah kat dunia, tapi di akhirat selamat daripada api neraka.
Dan berapa ramai yang sehat walafiat, hidup senang kat dunia, tapi bila ke akhirat masuk neraka. Betul? Hadis ni kita biasa dengar kan. Nabi kata di bawah orang yang paling kaya, paling senang, paling mewah. Tapi dia tak beriman. Bila tak beriman, dicelup dalam neraka satu saat sahaja. Kemudian Allah angkat dan Allah tanya, siapa ni yang paling kaya, yang paling mewah kat dunia dulu? Allah pun tanya setelah dicelup dalam neraka satu saat, pernah tak kamu rasa bahagia dan mewah dalam kehidupan kamu? Dia jawab apa? Tak pernah sama sekali, abadan. Demi Allah, tak pernah sama sekali aku rasa nikmat dalam hidup. Padahal kat dunia dia yang paling kaya, paling mewah, paling senang. Kenapa dia jawab tak pernah? Sebab azab neraka baru satu, terlalu sakit, luar biasa, terlalu pedih, melupakan semua nikmat dia masa kat dunia 70 tahun. Habis lupa. Dan dibawa pula orang yang paling miskin, paling menderita hidup kat dunia, tapi dia beriman. Kemudian masuk dalam surga satu saat, kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya padanya, pernah tak kamu menderita dalam kehidupan kamu sepanjang hidup di dunia? Dia jawab apa? Tak, aku tak pernah rasa menderita. Padahal dia paling menderita. Kenapa hilang perasaan tu? Sebab nikmat dalam surga walaupun baru satu saat, terlalu hebat sampai melupakan semua penderitaan hidup. Boleh faham? Jadi yang penting dalam hidup, selamatkan diri daripada neraka, bukan selamatkan diri daripada mati ataupun kebuluran ataupun penyakit. Betul kan? Kita kalau tak makan takut. Betul? Takut apa? Bila kita tak boleh makan ataupun lambat makan, takut kan? Takut apa? Mesti ada risau kan? Takut apa? Takut penyakit. Betul kan? Walaupun dia tak hari makan, cuma hari itu lewat aja, dah mula rasa takut. Tapi bila satu hari tak baca Quran, ada rasa takut. Ada rasa takut macam takut tadi. Ni macam tak ada macam tak ada pengalaman je. Tak, kalau satu hari tak baca Quran, ada tak rasa takut? Ya Allah, iman aku dah kurang. Macam mana aku nak jumpa Allah nanti kalau mati sekarang? Ada tak rasa takut tu? Alhamdulillah, lega. Lega saya. Itu dah positif. Kadang-kadang dia cakap, macam hari dia tak sempurna. Kalau dia tak baca Quran, macam hari dia tak sempurna. Tak selesa lah. Ya, itu berapa hari tak baca tu yang rasa tak selesa? Satu hari je. Kira. Tengok kenapa ni? Kenapa orang kafir ni Allah buat andaian? Kalau semua harta milik dia dan dia dalam neraka, mana harta tu? Dia tak nak dah. Dia nak tebus, yang penting nak keluar daripada neraka. Kenapa? Kita tahu tak azab Allah? Sampai masa tu harta banyak pun tak ada guna satu sen. Allah sebut banyak dalam Quran antara bentuk-bentuk azab dalam neraka. Boleh sebut tak antara yang Allah sebut dalam Al-Quran? Salah satu dalam surah An-Nisa kan, Allah kata kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulit mereka masak, dibakar, kami tukar kulit baru. Setiap kali. Nah, api neraka berapa kali ganda panas? Api neraka berapa kali ganda panas? 69 kali ganda. Jadi kalau api kat dunia, kalau kita terbakar, berapa lama nak boleh masak? Sejam. Tapi kalau api akhirat 69 kali ganda,
berapa lama, berapa masa sehingga kulit ahli neraka tu akan betul-betul masak? 1 saat. Makna apa? Allah kata setiap kali masak tukar. Setiap kali masak agak-agaklah dalam 1 hari berapa kali masak, berapa kali tukar kulit baru. Oh. Ini dia nak tebus ni. Dan Allah sebut dalam surah Al-Hajj, ahli neraka tu pakai baju daripada, semua ahli neraka ada baju. Tapi baju daripada apa? Baju daripada api. Kita baju busuk pun tak pakai. Betul tak? Baju terkoyak pun tak pakai. Baju ketat pun tak pakai. Baju 3 hari tak pakai. Ini baju daripada api. Kemudian diketuk pula kepala dengan apa? Tuku besi. Walahum maqami'u min hadid. Diketuk dengan tuku besi. Antara tukul daripada kayu dengan besi, yang mana kita nak? Oh, nak juga kayu. Kalau saya tak nak dua-dua. Kayu pun sakit, tapi besi lagi. Jadi Allah kata, bagi mereka tukul, setiap orang ada tukul dari besi. Buat apa? Allah akan ketuk kepala ni sampai pecah terbuka, maka dituang air panas yang mendidih. Ketuk dengan besi sampai kepala ni pecah, terburai, dituang pula air panas yang mendidih macam tembaga yang cair. Dan bila masuk ke dalam, akan menghancurkan semua isi perut dan sampai keluar sampai ke kulit. Kulit pun terbakar hangus. Berapa kali? Kalau orang kafir selama-lamanya. Yang ni. Tak mati. La yamutu fiha wala yahya. Dan ahli neraka ni minta kepada penjaga neraka. Cuba buka surah ni. Apa yang diminta? Surah Zukhruf ayat 77. Surah 43 ayat 77. Muka surat 495. Ayat 377. Muka surat 495. Ada? Cuba tengok. Allah rakamkan. Benda ni belum berlaku. Tapi Allah sayang pada kita. Allah tak nak kita cakap macam ni setelah masuk neraka. Apa dia? Ya Malik wa nadau. Mereka menyeru. Siapa mereka ni? Ahli neraka. Ya Malik, wahai Malik. Siapa Malik? Kita belajarkan penjaga neraka, Malik. Penjaga syurga, Ridwan. Liyaqdi alaina rabbuka. Apa dia? Mintalah pada Tuhan supaya matikan kami. Mintalah pada Tuhan engkau supaya matikan kami. Apa malaikat Malik jawab? Tak. Kamu tak akan mati. Bahkan innakum makisun. Kamu akan kekal dan tak mati-mati. Boleh faham? Maknanya terlalu sakit sampai diminta mati. Kat dunia, dia minta panjang umur je. Seorang pun tak nak mati kat dunia. Betul? Tapi bila masuk neraka, semua nak minta mati. Sebab azabnya terlalu pedih. Cuba buka surah ni.
Surah Ghafir ayat 49. Ayat 49. Surah 40 kan? Ataupun surah Mukmin nama dia. Allah kata apa? Dia ada dua nama, satu Ghafir, satu Mukmin. Surah 40. Jumpa dah? Surah 40 ayat 49. Telah berkata orang-orang yang dalam neraka kepada siapa? Khazanah, penjaga neraka. Ud'u rabbakum, doalah, mintalah pada Tuhan kamu. Dia malu nak mengaku, minta pada Tuhan kami. Malu nak mengaku, dia kata Tuhan kamu. Minta apa ni? Yukhaffif anna. Dia minta ringan. Berapa hari? Kenapa dia minta satu hari? Mintalah seminggu. Alang-alang minta kan. Alang-alang isi borang tu mintalah MC seminggu. Kenapa minta satu hari? Tengok penderitaan ahli neraka. Allah sebut dia minta satu hari. Kenapa minta satu hari? Apa dah? Sebab mereka tahu yang satu hari belum tentu lulus. Jadi janganlah minta banyak-banyak. Cuba minta satu hari dulu. Boleh faham? Dan dia minta keluar ke minta ringan? Kenapa tak minta keluar terus? Memang dia memang tak lulus lah. Memang tak lulus. Minta seminggu tak lulus, minta keluar lagi tak lulus. Kemudian apa jawab? Dia jawab apa? Tengok jawapan penjaga neraka ayat 50. Mereka jawab apa? Bukankah telah datang pada kamu Rasul, pemberi peringatan dan membawa bayinat, dalil-dalil jelas kan? Ustaz bagi ceramah macam-macam. Ustaz buka kelas. Maka mereka jawab apa? Qalu bala. Betul. Memang ada pemberi peringatan ustaz. Kelas tadabbur pun ada. Kalau mereka pun jawab. Tengok mereka jawab ni bukan nak selesai masalah, nak menyakitkan hati lagi. Dia kata apa? Fad'u, kalau macam tu mintalah sendiri. Kenapa nak suruh aku minta? Wa ma du'aul kafiri illa. Dia kata berdoalah. Kemudian dia kata apa? Tapi doa kamu sia-sia. Baik tak payah suruh kan? Pergilah. Tapi kamu takkan dapat apa-apa pun. Macam kita nak beritahu apa? Sia-sia, tak payah minta, tak payah pergi. Boleh? Dan Allah sebut dalam surah apa ni? Makanan ahli neraka. Apa dia? Surah Zakum pun ada. Ni surah Ad-Dukhan. Cuba buka. Surah Ad-Dukhan. Surah 44. Ayat 43. Muka surah 498. Bukan setakat datang pemberi peringatan. Siap dia bagi tahu muka surat nombor ayat. Surah 44 ayat 40. Jadi 44. Surah 44 ayat 44. Okey, Allah kata apa? Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya pokok zakum. Okey, pokok zakum ni Allah sebut sifat dia dalam ayat lain.
Siapa tahu? Baunya paling busuk. Yang kedua, rupanya rupa pokok zakum. Betul? Yalah, buruk memang buruk. Tapi Allah buat contoh, buruk macam apa? Makna ayat tu dah baca tapi sebab tak faham tak boleh jawab. Allah beritahu. Buah zakum rupa dia macam kepala syaitan. Kepala syaitan. Tahu? Siapa pernah tengok kepala syaitan? Pernah tengok? Razi pernah tengok. Sebab tu dia kata ada tanduk. Saya tak tahu ada tanduk ke tak. Buku cerita kata ada tanduk. Quran tak beritahu pun. Okey. Nak tahu bentuk macam kepala syaitan. Allah sebut dalam surah apa ni? Okey, buka lagi. Surah Safat. Nanti jangan dakwa saya tak bagi tahu. Surah As-Safat. Surah 37 ayat 65. Ayat 64 dan 65. Muka surat 448. 448. Allah kata apa? Ini tengok Allah nak bagi tahu dahsyatnya pokok zakum. Pertama Allah kata apa? Pokok zakum tu takhruju tak? Ayat 64. Di mana pokok zakum ni tumbuh? Dasar neraka. Kenapa Allah sebut dasar neraka? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau tumbuh daripada dasar neraka, Allah nak bagi tahu apa? Dah paling-paling panas, paling-paling lama. Sebab tu daripada dasar. Okey, itu kepanasan dia. Yang kedua, ayat seterusnya. Rupa dia buruk seperti kepala syaitan. Okey, sekarang Allah buat contoh. Biasa kalau kita buat perumpamaan, benda yang kita tahu. Contoh Fatimah cantik seperti bulan. Bulan kita tahu kan? Tengok. Tapi bila Allah kata buah zakum seperti kepala syaitan, macam mana kita nak bayangkan? Buah zakum pun tak pernah tengok, kepala syaitan pun macam mana kita nak bayangkan? Siapa boleh bayangkan bentuk kepala syaitan? Tak boleh kan? Sebab hanya syaitan boleh bayangkan muka dia. Siapa boleh bayangkan dia adalah Tapi okey, kalau kepala syaitan kita tak tahu, kenapa? Soalan dia. Kenapa Allah buat perumpamaan dengan benda yang kita tak tahu? Macam mana kita nak bayangkan sebab benda tu kita tak tahu? Jadi apa message daripada perumpamaan ini? Tak ada message, Tak, okey, saya nak tanya. Kita bila dia sebut syaitan, kita bayangkan handsome ke buruk? Allah nak beritahu, bila sebut syaitan memang buruk. Satu. Yang kedua, Allah nak gambarkan buah zakum ni paling buruk rupanya. Allah nak bagi tahu benda yang paling buruk rupanya ialah kepala syaitan. Jadi walaupun kita tak pernah nampak, tapi Allah nak bagi tahu rupa paling buruk ialah rupa kepala syaitan. Sebab tu Allah buat contoh. Buah zakum ni nak tahu teruk tak teruk, lebih kurang kepala syaitan. Tapi Ustaz, kalau kita boleh tahu, boleh figure out kepala syaitan macam kita tahu. Banyak benda kita tahu tapi tak takut pun. Tapi dia menyalahi dengan zat Allah. Tak boleh kalau kita nampak. Tak apalah, rupa sama juga. Bila sebut syaitan kita bayangkan buruk. Berlawanan, bila sebut malaikat kita bayangkan apa? Cantik.
Sebab biasanya makhluk yang baik ni muka dia handsome, tenang, bercahaya, betul? Muka orang jahat ni biasanya buruk, hitam, kan? Sebab tu hero filem semuanya handsome. Dan yang jahat pula, watak jahat semuanya kan? Muka hero macam P. Ramlee, muka yang jahat siapa? Pernah tengok tak drama ke filem muka jahat lebih handsome daripada muka hero? Pernah tengok? Tak ada. Kalau ada, filem tu tak laris. Antara ciri pelaris filem ialah hero tu mesti macam Shah Rukh Khan, kan? M. Kadarisman, bukan watak. Okey. Apa yang Allah nak begitu? Buah zakum, satu, tumbuh daripada dasar neraka. Yang kedua, paling busuk. Yang ketiga, rupa pemburuk. Apa yang Allah nak beritahu? Saya nak tanyalah. Saya nak tanya. Kalau benda tu satu, paling busuk. Rupa dia sangat menakutkan. Bila ada kat depan, kita ambil makan ke ambil campak? Allah nak beritahu ahli neraka, benda yang paling menakutkan, dia ambil masuk mulut. Dia lapar satu, tapi dia terpaksa makan. Dan kalau tak makan, lapar. Kalau makan pun, lagi bahaya. Tapi Allah paksa dia makan. Cuba bayangkan, kalau kita makan buah apple, rupa buah apple macam hantu. Makan tak? Tak makan. Menakutkan. Okey? Jadi Allah kata, orang kafir ni kalau ada harta, dia akan tebus semua sekali. Bahkan ada ayat Allah kata, kalau mereka ada anak, mereka akan tebus siapa? Anak. Kalau ada isteri, dia akan tebus isteri dia. Supaya apa? Isteri ambil tempat dia dalam neraka, dia keluar. Makna masa tu, ada lagi tak kasih sayang? Tak ada. Soalan dia, boleh ke tak? Kalau boleh, senanglah. Kahwin ramai-ramai, guna untuk tebus di akhirat besok. Tak, Allah buat contoh. Kalau boleh. Kalau boleh nak selamatkan diri daripada neraka, dia akan tebus siapa? Orang yang paling dia sayang. Makna masa tu, kasih sayang semua, satu sen pun tak ada. Yang penting semua nak selamat daripada azab. Tak ada, mana izin. Tak adalah. Yang boleh selamatkan manusia daripada neraka hanya iman dan amal. Bukan harta, bukan anak, bukan isteri. Allah kata kalau boleh. Dia nak gadaikan isteri dia. Sebab tu berhati-hati dengan suami. Dan suami pun berhati-hati dengan isteri. Jangan, maksud apa? Jangan terlalu sayang pada isteri sampai langgar perintah Allah. Jangan sayang pada anak sampai melanggar perintah Allah. Cuba buka surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ayat 11. Surah 70 ayat 11. Muka surat 569. Juzuk 29. Jumpa ayat 11. Jumpa. Cuba masing-masing baca terjemahan. Ayat 11, 12, 13 dan 14. Masing-masing baca, faham tak? 11 sampai 14. Boleh faham? Clear ke makna? Tak payah saya hurai.
Ada ayat Quran clear makna dia. Kenapa Allah kata dia akan tebus anak dia? Sebab dia rasa macam dia ada hak pada anak dia. Takkan nak tebus anak jiran. Kan? Maknanya Allah tunjuk. Dia dalam neraka, Allah tunjuk anak dia. Masa tu ada rasa sayang tak? Lama tak jumpa, tak ada. Dia kata, anak, wahai Tuan, ini anak aku, hak aku. Sekarang masukkan dia ke keluar. Benda cinta tu semua dah tak ada. 0.001% pun tak ada. Sebab tu jangan lebih-lebih sayang anak. Jangan lebih-lebih sayang isteri dan suami. Sebab akhirnya kita akan benci sebencinya di akhirat besok. Boleh faham? Okey. Kita sambung. Kemudian yuriduna. Apa mereka nak? Yuriduna, mereka ingin untuk nak apa lagi? Keluar. Dia nak keluar minan nar, dari maka Allah beritahu wa ma hum, dan tidak mereka dapat keluar. Nak keluar tapi tak boleh. Minha, darinya. Dia ada dua tafsiran. Yuriduna, mereka ingin. Ada dua pendapat. Satu, ahli neraka nak sangat keluar tapi tak boleh. Okey. Yang kedua, Allah jadikan api neraka tu lambung dia. Lambung sampai tinggi, sampai betul-betul dekat pintu neraka. Bila dia nampak je pintu neraka, masa tu dia kata, ya Allah, ni sekarang peluang ni untuk keluar sebab nampak pintu. Tapi bila nampak pintu, nak pergi kat pintu, dia libas lagi api neraka, libas dia sampai ke dasar neraka. Berapa kali ni? Berkali-kali. Setiap kali api lambung nampak pintu, bila nak pergi je, libas balik. Setiap kali lambung nampak pintu, bila nak keluar, libas balik. Dalam surah apa ni Allah sebut? Surah Sajadah. Orang lelaki biasa dengar pagi Jumaat kan? Kalau tak biasa dengar, mana tak pergi salat subuh di masjid. Kalau pergi juga tak biasa dengar, mana tak fokus. Cuba buka surah Sajadah. Ayat 20. Surah 32 kan? Surah 32. Termasuklah orang Islam yang buat dosa banyak, dia masuk neraka dua. Satu orang kafir, satu lagi orang Islam yang dosanya lebih banyak daripada amal soleh. Allah kata apa tu? Cuba baca ayat. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu. 20. Betul kan? Ni mesti cari surah lain ni. Surah Sajadah. U'idu fiha wa qila lahum allazi. Okey, cuba tengok bahasa Al-Quran. Kullama, apa makna kullama? Setiap kali tengok Allah guna setiap kali. Aradu, mereka nak, an yakhruju, keluar minha,
darinya, iaitu apa dibuat? Maknanya ni perkataan kullama, setiap kali api lambung, bila dekat dengan pintu dia nak keluar, dilibas balik. Kemudian dilambung lagi, dilibas balik. Mana berapa kali? Tengok bahasa Al-Quran. Bila sebut setiap kali, mungkin beribu-ribu kali setiap hari. Boleh? Sebab tu dia nak tebus ni. Rupa-rupa harta yang ku cari sampai ketua tu tak ada guna satu sen pun. Allah kata apa pada Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu, tidak memberi faedah kepadanya maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usaha daripada anak, satu sen pun tak. Bahkan sayasla naran, bahkan dia kelak akan masuk api neraka zatul lahab yang bergejolak. Jadi jangan sayang harta sampai mengabaikan perintah Allah. Dan Allah kata apa? Walahum, dan bagi mereka azabum muqim, azab yang mukim. Kita biasa dengarkan mukim, lawan dia apa? Kalau mukim lawan apa? Musafir. Apa makna musafir? Berjalan. Mukim kekal. Jadi Allah kata bukan setakat dia tak boleh keluar, tapi dia mukim. Dia tak mungkin ahli neraka musafir. Tak mungkin. Kat dunia dia pusing satu dunia kan, tapi di akhirat dia kekal satu tempat. Okey. Wasariqu wasariqatu. Kita sambung. Tak sempat Kita berhenti setakat ayat 37. Jadi banyak tak peringatan yang Allah beri dalam Al-Quran? Banyak. Bila kita dengar ni, ada rasa takut tak? Ada. Tapi kalau kita baca selama ni khatam pun ada rasa takut? Tak ada. Seronok lagi kan? Seronok apa? Sebab khatam. Ya Allah. Tahu tak? Salafus salih, bila dia baca Quran, dia tak faham, dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab Allah sebut dalam satu ayat. Cuba buka. Oh, dah tutup dah. Dah lah sekali seminggu. Tutup awal pula. Surah Al-Ankabut ayat 43. Surah 29. Surah 29 ayat 43. Muka surat 401. Surah 29 ayat 43. Apa maksud dia? Bukan. Mana tu? Tak, 43. Ayat 43. Muka surat 401. Dan perumpamaan perempuan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahami. Mana Allah cipta langit dan bumi? Lebih baik salah kat dunia, jangan salah di akhirat. Begitulah perumpamaan yang kami buat untuk siapa? Semua manusia. Perumpamaan apa dah? Contoh macam tadilah, buah zakum seperti kami buat contoh tu. Allah kata apa? Untuk semua manusia. Kamu kena faham. Lepas tu Allah kata apa? Tak ada siapa yang faham perumpamaan kami kecuali orang yang, maknanya kalau kamu baca kamu tak faham, memang kamu orang jahil. Sebab itulah salafus salih bila baca ayat ni dia menangis. Kenapa? Dia kata, wahai Tuhan, kami tak faham, memang kami orang jahil. Menangis. Tapi sekarang berapa ramai yang baca Quran tak faham, seronok, tak menangis. Makna apa tu? Kamu susah nak cakap. Kamu
dia panggil apa? Jahil murakkab. Tahu jahil murakkab? Jahil murakkab ni 2 kali. Dia jahil, tak faham Al-Quran, tapi dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Sebab tu dia seronok. Kalau dia tahu, dia tak tahu, apa dia buat? Dia tak akan seronok. Dia tengok pula tadabbur. Sebab tu saya nak ulang berkali-kali di mana-mana kelas. Siapa baca Quran, kemudian khatam, kemudian buat majlis khatam, memang orang jahil dalam keadaan dia tak faham. Saya nak tanya, bila buat majlis khatam, majlis suka ke majlis sedih? Macam mana kamu boleh suka, kamu baca 30 juz ayat Allah, tak faham? Macam mana kamu boleh suka? Patut tak kita suka baca ayat Allah, tak faham? Tak patut. Mana dia seolah Quran ni untuk dikhatam, tak faham pun tak apa. Allah kata macam-macam pada kamu. Jahil, buta huruf, okey. Pekak tak? Tapi Ustaz mungkin dia bersyukur kerana dia boleh baca. Dia bersyukur. Allah kata jahil. Allah kata buta huruf. Dan tak boleh, kita tak boleh ikut perasaan kita. Agama kena ikut apa yang Allah reda. Allah reda, kita reda. Allah kutuk, kita kena rasa bersalah. Macam mana kita rasa bersyukur yang Allah kata tak betul? Tapi Ustaz, kalau dia bersyukur tapi masih mengharapkan kefahaman, dia mesti Dia kalau mengharap ada tanda. Apa tanda dia mengharap kefahaman? Dia usaha, dia pergi belajar. Ni 30 tahun tak belajar sepatah. Baca khatam. Itu bukan harap. Itu perasaan. Boleh faham tak? Kenapa kita tak boleh berfikir baca Quran macam kita baca buku-buku lain? Kita semua baca buku-buku lain, kita target kita nak faham tak? Walaupun buku tu bukan penting pun. Tapi bila baca Quran, target nak faham kosong, tak ada. Tak, dia tak mestinya faham Al-Quran, tahu bahasa Arab. Bahkan ada yang tahu bahasa Arab, tak ikut pun. Sekarang semua pelajar ni faham tak bahasa Arab? Tapi boleh faham tak ayat yang saya hurai? Maknanya yang penting kita faham, kita tak tahu bahasa Arab, tapi kita belajar daripada orang yang faham bahasa Arab. Okeylah. Daripada kita belajar bahasa Arab tapi tak belajar tadabbur, tak faham juga Quran. Sebab tu yang wajib faham Al-Quran, bukan wajib belajar bahasa Arab. Boleh? Jadi saya nak tekan benda ni sebab apa? Sebab Allah sifatkan yang tak faham ni buta huruf, macam keldai, jahil. Macam mana kita boleh seronok dengan label tu? Tak patut. Okey, cukup Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.